Untuk bantuan komputer riba ni, sebenarnya ada universiti yang telah membekalkan ataupun telah memberi bantuan. So sebanyak untuk bantuan komputer riba ni, kalau boleh saya terangkan sedikit, ada 3 jenis bantuan yang kita berikan. Daripada jumlah 8,965 komputer riba tersebut, sebanyak 5,895 kita akan berikan secara terus ataupun percuma kepada pelajar. Okey. Kemudian sebanyak 300 kita akan berikan dalam konsep pinjaman. Kemudian sebanyak 2,700 peranti kita akan bekalkan dalam bentuk bantuan kewangan, dan pelajar ini perlu membeli komputer riba. So itu adalah jenis-jenis bantuan yang pelbagai daripada pihak Universiti Awam untuk membeli. Ada universiti yang telah membekalkan komputer riba kepada pelajar. Ada universiti lebih kurang jumlahnya lebih 2,000. Bakinya dalam proses perolehan di pihak universiti. So universiti ini jika hendak melakukan proses pembelian dan sebagainya, dia ada proses perolehan yang tersendiri. Proses perolehan ini telah berlaku di semua universiti. Kita jangkakan pelajar akan mula menerima komputer riba pada penghujung bulan ini secara berperingkat. So maknanya bermula daripada hujung bulan ini pelajar telah akan menerima komputer riba secara berperingkat. Seperti yang disebutkan tadi, sebanyak 2,000 komputer riba telah dibekalkan. Bakinya itu akan mula pelajar terima pada hujung bulan ini secara berperingkat. Bakinya tu 6,000 lebih lagi akan diterima secara berperingkat lah. Setiap universiti, KPT melakukan perbincangan dengan semua universiti. Sebahagian besar universiti melakukan proses ataupun memilih untuk melakukan proses memberikan pelajar secara percuma. Ada juga beberapa universiti selain memberikan bantuan secara percuma, universiti tersebut juga memilih konsep yang berbeza. Ada juga universiti selain daripada komputer yang telah diberikan percuma, universiti tersebut ada juga memberi option pinjaman. So maknanya untuk memperluaskan lagi bilangan itu, so maknanya ada yang diberikan secara percuma, ada juga pelajar yang diberi bantuan dalam bentuk pinjaman. So jumlah bantuan tersebut dapat dibesarkan. So maknanya pelajar yang betul-betul layak diberikan secara percuma, pelajar yang mungkin tergolong pelajar tertentu kita berikan dalam bentuk bantuan. So mungkin berdasarkan maklumat yang terima, proses temuduga, ada yang dapat secara percuma, ada yang dapat dalam bentuk pinjaman. Pakej pelan data ni, KPT telah melakukan perundingan bersama Celcom, DG, Unify dan Maxis. Hasil daripada perundingan tersebut, kita berjaya mendapat pakej pelan data pada harga yang lebih kompetitif, harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Apa yang lebih penting adalah kita telah melakukan perbincangan untuk mendapatkan kelajuan, speed dan sebagainya. Dan apa yang saya cuba nak highlightkan adalah satu benda yang agak penting, di mana beberapa provider-provider telah memberikan kita whitelisting. Apa yang dimaksudkan sebagai whitelisting ni adalah contohnya provider memberikan whitelisting untuk portal-portal yang berkaitan dengan pengajaran. Contohnya Google Classroom dan sebagainya. So bila pelajar menggunakan portal ini untuk pengajaran, tidak akan dikenakan charge terhadap pelajar. So maknanya kalau pelajar ini menggunakan portal-portal yang berkaitan dengan pembelajaran, tidak akan ditolak datanya. So tidak akan dikenakan charge terhadap pelajar. So maknanya proses pengajaran dan pembelajaran itu dapat diteruskan dengan tanpa ada halangan lah. So itu antara kriteria yang amat penting dalam proses pakej yang diberikan oleh provider-provider ini kepada pelajar. Pakej ini terbuka, pelajar boleh terus memohon terus kepada provider. So kita dah bekalkan maklumat-maklumat kepada pelajar. So pelajar melalui portal-portal yang telah disediakan boleh terus pergi ke portal. Kebanyakan provider memerlukan maklumat diri pelajar. So bila provider mengesahkan bahawa ini adalah maklumat ataupun yang memohon itu adalah pelajar, dan barulah pelajar itu layak untuk membeli ataupun mendapatkan pakej-pakej pelan data istimewa yang ditawarkan tersebut. Pelajar seperti pelajar IPTS, untuk pakej pelan data ni memang kita buka kepada semua pelajar Universiti Awam dan juga pelajar universiti swasta. So maknanya tiada maknanya semua pelajar UA ataupun pelajar IPT boleh memohon. Cuma untuk pakej-pakej yang disebutkan awal tadi, fokusnya adalah lebih kepada pelajar Universiti Awam. So itu perbezaan.
LPG setakat ini jika ada permintaan kita boleh berbincang dengan pihak provider untuk memanjangkan lagi. Untuk package pelan data yang kita berikan terus kepada pelajar B40 seperti yang saya maklumkan tadi, jumlah pelajar yang terlibat lebih kurang 320,000. Untuk package ataupun untuk bantuan PC yang kita bekalkan kepada pelajar, jumlah pelajar yang terlibat adalah lebih kurang hampir 9,000. Manakala jumlah untuk package pelan data, saya merasakan jumlahnya akan lebih besar. Cuma pelajar setakat ini terus berhubung dengan pihak provider. So itu caranya memudahkan pihak provider dan juga memudahkan pihak pelajar. So saya jangkakan jumlahnya lebih besar. Seperti yang semua sedia maklum, kenapa bantuan ini diselaraskan khusus kepada Universiti Awam, disebabkan pelajar-pelajar daripada Universiti Awam jumlah peratus B40-nya antara 40 ke 60%. So ramai di kalangan penuntut mahasiswa kita di Universiti Awam, seperti yang sebut tadi, peratusnya sekitar 40 ke 60%. So KPT dan juga pihak UA merasakan bahawa perlu ada bantuan-bantuan sebegini untuk membantu pelajar-pelajar yang terlibat ini untuk meringankan bebanan mereka. So hasil daripada data tersebut, hasil daripada perbincangan, KPT dan pihak UA merasakan fokus kali ini bantuan lebih menjurus kepada pelajar-pelajar B40 dan juga pelajar-pelajar B40 secara bersasar. Buat masa sekarang kita tidak membekalkan bantuan telefon bimbit. Kita terus macam bantuan peranti, kita fokuskan kepada computerable sebab proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dilakukan menggunakan computerable berbanding dengan menggunakan telefon bimbit. So seperti yang sebutkan tadi, kita beri bantuan adalah computerable khusus untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar yang benar-benar memerlukan. Harapan KPT dengan package yang ditawarkan ini, KPT mengharapkan agar pelajar-pelajar dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran ini secara dalam talian. Walaupun proses ini adalah suatu perkara yang baru, new norm, tetapi KPT merasakan kita perlu melihat ini dalam sudut positif. Ini mungkin suatu proses yang baru, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. KPT mengharap agar dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelajar ini, khususnya pelajar B40, dapat memastikan pelajar-pelajar ini meneruskan pengajian seperti biasa dan seterusnya dapat bergraduate pada tahun ini dan juga ataupun dapat meneruskan pengajian seperti biasa.